rasa tu datang nyentuh, kita tak jawab. Masih lagi kita tak faham, kita masih lagi kurang yakin bahawa yang mendatangkan rasa kita dah sampai di sini, baru kita nak rasa macam Allah tu yang kita minum baru dia masih nak datang tu. Rasa yang pertama nakkan kopi jantan, rasa tu sampai itu waktu tu kita kata Alhamdulillah, dalam juga baru dia turun nanti kita akan buat maksiat minuman makanan yang kita dah awal-awal kita dah halal thayyibah. Kita tak duduk dalam kesadaran tu ya, kita rasa pula kita yang berkehendak kepada air. Itu makanan tu yang akan jadi maksiat pada Allah. Sebab dia memang halal tapi thayyiban tak ada. Halal saja, thayyiban tak ada. Thayyiban tu kita yang menthayyib, yang membaikkan diri kita datang tu kita tahu daripada Allah. Jadi kita tahu rasa tu macam mana pun engkau tu lagi best ya Allah. Jadi kita minum apa, kita tak mentauhidkan rasa dia. Kita dah awal-awal kita dah tauhidkan Allah. Jadi kita minum, kita rasa tu kita dah automatik engkau lagi best. Dia dah jadi tak tauhid. Apa pun dia nampak semua tauhid lah. Dia tak nampak benda ni ada mempunyai apa-apa dah. Melainkan aku minum, aku makan sifat ayat yang hidup yang tiada mah. Aku makan cahaya iman yang kau meliputi cahaya tu tadi dalam diri kita untuk mengesahkan Allah. Cahaya dia tak akan bawa sifat Allah pada mengesahkan dia tak akan bawa ke lain. Dia tak bawa kita jadi sombong, tak ada bawa jadi kita riak, jadi kita tak ada halalan thayyibah. Tak boleh kita halalan thayyibah ni memang dia halal, tapi thayyibah tu kita yang kena. Baru bola halalan, baru diri kita sentiasa tegak mentauhidkan Allah sentiasa. Dia tak akan boleh darah daging kita yang tumbuh akan membawa maksiat kepada Allah. Sebab dia tak jadi lagi apa, dia jadi nur, dia jadi mengisahkan. Dia olah manajemen kan, jadilah diri kita sendiri yang kita kenal betul-betul Allah daripada apa? Allah. Nanti kita terus bergantung betul-betul kepada Allah, bukan bergantung pada guru, kepada saya, bukan. Kita belajar dengan guru tapi bukan bergantung kepada guru. Sebab yang kita nampak bukan guru tetapi yang keluar daripada guru. Guru tu kalimat tu Rabbi yang kudus, yang suci. Jadi kadang-kadang pun sebut Rohul Kudus, ini Nabi Isa punya kitab ni Rohul Kudus, dah salah faham pula. Pantang sebut yang pelik-pelik dia tuduh kita ni istin ajaran ni. Sebut Rohul Kudus pun tak boleh. Tak boleh ni Kudus kan nama Asma'ul Husna Allah. Kudus ni suci. Bukan Kudus tu dia kata tu Nabi Isa punya apa? Nabi Isa ni dia punya panggilan Allah Ta'ala, gelaran dia Rohul Kudus. Sebab apa? Suci, disucikan Allah rohnya. Sebab dia kan dia lahir tadi tanpa apa-apa. Orang sekarang bapa lari. Tanpa bapa juga tapi bapa lari. Ini tak ada bapa, betul. Jangan samakan ni bapa lari ni, bukan. Dia suci, dia dapat kudus dari Rohul Kudus. Sebab Allah yang tiupkan so Allah Maha berkehendak. Dia boleh buat gitu. Kita pun dalam roh ibu mak kita, bapak kita, mak kita sama. Bila cepat pancar tadi, apa ni diwadi mani manikam tadi 40 hari, 120 hari baru masuk Rohul Kudus. Baru masuk dalam 120 hari baru masuk. Proses dia tu berbeza tapi sama juga roh yang suci masuk. Cuma Nabi Isa dia tak ada sprema tu tadi, dia awal rumah Allah tu Maha berkehendak dia. Nabi Adam tak ada bapak, tak ada mak.
Nabi Isa tak ada bapa, ada mak, ibarat gitu kan. Tapi hakikat sebenarnya dia daripada rahim kasih sayang Allah turun ke rahim ibu. Rahim ibu langsung ke rahim dalam. Kita masih duduk dalam rahim sekalian anak. Kalau kita kenal diri kenal, kalau kita faham kita ni turun ke rahim dunia. Sekarang duduk kat mana dunia? Kita tak faham. Kita duduk kat dunia. Kalau kita dah kenal diri kenal Allah, kita duduk dengan irji'i ila rabbi. Tubuh kat dunia. Roh kita dengan Allah. Bila kenal diri kenal Allah lah untung ni. Pada Allah Ta'ala nakkan kita wa qadar rabbuka alla ta'budu supaya duduk tetap dengan aku sebab aku tak pernah ninggalkan kau. Tak pernah berbalik. Kita baru cakap perlu. Tak ini. Ini ada lagi sendirian. Tenanglah kau nanti. Allah tak mahu kita serabut. Ini semua aku yang uruskan. Kau jangan. Kau tak mampu. Urus diri kau pun kau tak mampu. Tanpa aku yang memberi ayat. Kita ni dah duduk belajar ni, kita rasa macam kita memiliki hidup. Dah 30 tahun, 40 tahun kita rasa macam kita yang boleh kontrol. Itulah yang berat ni, kita nak tarik steering. Tapi alhamdulillah, walaupun mana pun kita masih hidup ni, kita dapat jalan ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus yang mana, berambut di belah 7 bukan. Dia lebih halus kan? Macam mana? Tak adakan diri kau yang jalannya Allah. Kau dapatlah jalan yang lurus sampai kita dah jalan. Tak ada la ilaha itu sampai. Dan semua yang lain saya balik kena balik. Kan? Apa-apa kena, saya lah kena. Kita dah bagus. Itu dia. Sama sikit, sama. Orang macam orang berzikir lah. Kalau kita ni jenis kita, kalau berzikir lah, saya ada bagi tahu dulu ni. Kalau berzikir la ilaha illallah tu, kalau orang tak belajar kenal diri, kenal Allah lah. Yang dululah yang kamu orang tengok dulu kita dulu yang sebelum kita tahu kenal diri kita, macam mana punya goyang la ilaha illallah kau. Kena pula Pak Imam yang bawa tu pula sampai terangkat kain dia lagi. Jadi gitu. Kita pun macam seolah-olah khusyuk macam dia, kita ingat. Melompat-lompat kan. Jadi ini Pak Imam ni kalau bawa tahlil ni memang masyhur, memang best lah. Kita pun tak faham apa benda yang best kan. Kita pun tengok dia melompat-lompat, kita pun melompat-lompat. Kali tang bunyi dulang terjatuh ke apa dia. Ini tanda dia lauk dah siap dalam dulang ni. Dia pun lagi laju dia buat. Kenapa? Kalau mati dia panas-panas lagi tu, baik kita cepatkan. Kan? Jadi kita pun Pak Imam ni naik share ke ni? Rupanya dia dah nampak dulang tu lah dah terjatuh kan. Dia dah bunyi, maknanya ada orang mana menunjukkan makanan dah siap. Cepat-cepat berhenti. Dia dia gitu. Pak Imam best betul. Pak Imam bawa ni, Pak Imam lagi ujung lagi laju. Tinggal Allah. Tak ada la ilaha illallah. Allah. Dia cepat habis ni tasbih ni 100 ke 200. Wow. Lepas tu la ilaha illallah. Pak Imam terasa kenapa? Penat. Jadi penat ni kalimah la ilaha illallah, penat. Kalau saya tak faham kan. Tapi bila kita dah dapat kenal diri, kenal Allah, baru kita tahu. Dia bukan memenatkan, menyedap. Lagi disebut nama Allah lagi. Setahu saya yang sebut nama Allah jadi penat tu jin tu. Lagi banyak sebut nama Allah lagi penat. Benda batil. Tapi kalau kita betul-betul faham, kita sebut nama Allah lagi best. Ada satu tarikat tu, dia ajar anak murid berzikir. Yang betul dia tunjukkan jalan kenal diri, kenal Allah.
Tak ada bunyi pun. Dia tarik dia punya ni serban ni, dia buat lipat tutup macam ni kan. Ni kau sekarang bila kau tutup kau dah tak ada siap dia siap, dah rasa tak ada dia pun tutup. Senyap je. Ni pandang sini tau. Tak ada keluar suara pun. Guru dia ambil parang tebas. Dia tak tahu dia ingatkan buluh ke benda. Parang tajam tu dia belah. Kalau dia tahu parang melompat dia kan. Ingat diri dia balik jadi. Betul nak tahu dia hilang tak hilang, aku tebas. Lagi dia pukul bukan sakit. Allah, lagi sedap. Lagi dia pukul sakit lagi kuat, lagi sedap. Allah. Lagi sedap dia dengar Allah. Dia begitu. Kalau kalimat suci ni, kalau dia kena ujian ke, dia lagi sedap dengan Allah. Dia lagi terhimpit. Orang mukmin ni lagi dia uji, lagi dia dengan Allah lagi best. Tu maknanya. Dia kalau nak mati tu, kalau disebut Allah, dia lagi nak. Dia memang bersedia nak mati. Sebab kalimat macam Bilal lah. Bilal. Termasuk itu semua bahagian-bahagian. Jadi saya kata dia jangan risau. Kita jangan bergantung dengan apa pun. Pergantungan kita betul-betul Allah, bukan diri kita tu. Bukan diri kita pergantungan kita betul-betul nak sampai dapat yang tu. Duduk di situ, jangan keluar. Jaga tu je. Nanti yang lain Allah semua yang akan kita nampak, semua Allah kontrol akan jadi cantik. Dulu kita tak jaga tu. Kita macam rasa shock kita yang kontrol kita. Salah. Sebenarnya tetap dia juga yang cuma kau menafikan dia. Dia itu kau kata kau ada, dia ada. Itu pun berbentuk kesyirikan, menduakan. Wala yusyrik ibadah. Wala yusyrik bi ibadati, dalam ibadah pun ada orang mensekutukan Allah. Sebab dia mengatakan dia yang ibadah. Maksudnya surah Al-Kahfi 110. Kalau macam tu susah lah, ibadah pun susah, tak payah buat lah. Bukan maksudnya tak payah buat. Kau buat lah banyak-banyak, tapi jangan mengaku. Itu semua Allah Ta'ala punya kehendak. Baru kita faham, itulah kemanisan. Nanti automatik kita akan dapat rasa manis bila buat. Tak ada yang pahit dah. Bila betul-betul kita mentauhidkan Allah. Ini Rasulullah minta. Siapa yang tinggi yang tiada kenal, orang yang benar-benar dia kenal diri, kenal Allah, dia yang paling tinggi yang tiada. Kalau raja satu dunia tu ada, raja tu tetap di bawah dia. Sebab raja tu tak kenal diri, tak kenal Allah. Walaupun satu dunia dia raja, dia tetap engkau lagi tinggi. Orang yang kenal diri, kenal Allah, dia yang paling tinggi. Dan siapa yang hidup dia tu manis tiada pahit, orang yang betul dia mengesakan Allah. Rasulullah betul mengesakan, tak ada rasa diri dah betul. Yang dilihat, yang dengar semua Allah. Ini bukan maknanya kalau kita macam jadi gila macam, bukan. Kita yang urus diri kita jadi tak betul. Tapi kalau kita serah kepada yang maha sempurna, jadi sempurna lah hidup kita. Bukan jadi orang tak tahu arah. Orang tak faham dia kata, ini kalau fana ni gila ni, kau jangan belajar dengan si Haji. Nanti kau cakap seorang-seorang nanti. Dia nak momok-momok kan. Padahal benda ni Rasulullah bawa ni sampai kita tak ada, sampai orang panggil kita gila. Biarkan. Sebenarnya bukan kau gila Muhammad. Nun wal kalami wa ma yastun ma anta bi ni'mati bima jenun dia kata. Bukan engkau lah orang gila, tetapi engkau kenal Tuhan kau. Orang yang sebenarnya yang dia, kalau dia kenal Tuhan dia lebih teruk gila lagi dia. Yang orang cakap dia tu Muhammad tu gila kan sebenarnya kalau macam Qais Al-Qarni. Aku Qais Al-Qarni, aku intai malam-malam di ibadah, dia menangis, dia kata dia syok dengan kau ya Allah, aku rindu padamu. Menangis-nangis rindu, kerinduan, muka kerinduan kan. Qais ni gila dengan siapa dia cakap. Dia tanya, siapa kau malam-malam aku intai kau? Kau muka kau asyik lah. Dengan siapa kau asyik ni? Kau ni gila ke? Terbayang-bayang siapa ni kau? Dia kata kalau kau diperlihatkan oleh Allah, kau lebih teruk gila lagi daripada aku. Lebih teruk. Gitu kau kata kan. Jadi gitu. Dia pedulikan orang yang tak tahu tu fasik tu dengan orang mukmin tak sama, Allah tak kata.
Kita bahagiakan diri kita dengan Allah sudah. Tak perlu kita nak jabatan apa nak dibagi. Kita tak usah fikirkan. Yang mustahaknya kita dengan Allah. Uruskan diri kita betul-betul sentiasa. Hidup kita ni 24 jam dengan bahagia kita rasa. Lupa dengan dia, itu bagi kita azab. Kita kena Allah tidaklah Allah bagi faham kita apa yang dimaksudkan tadi, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Baru kita tahu nikmat-nikmat yang Allah tajalikan semua, engkau tu lagi di sisi engkau tu lagi best daripada apa yang kau tajalikan nikmat-nikmat lain. Baru kita faham Allah best ya Allah, untung aku dapat kau ya Allah. Tu baru kita untung ya Allah. Tahu baru betul alhamdulillah engkau lah memuji diri kau ya Allah. Baru sampai kita dah faham kan. Jadi yang memuji tu dia memuji diri. Saya rasa cukup dulu sampai sini. Semua tak ada nak soal insya-Allah tak ada. Syafaat Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anbiya wal auliya wa syuhada wa malaikatullah. Ibu bapa kita, mentua kita, semua abang-abang, kakak-kakak, nenek moyang keturunan kita yang telah mendahului kita, yang muslimin jemaat di bulan Sya'ban ni, mudah-mudahan kita harapkan Allah SWT tempatkan yang terbaik di sisi Allah. Dan juga semua sekian alam makhluk yang Allah jadikan. Al-Fatihah. Iya kan. Ni datang ni maknanya ada soalan ni untuk semualah. Ada soalan bukan jawapan Ada soalan ni maknanya dia suruh siapa yang boleh jawab ni, maknanya mana dia layak lah. Betul faham lah. Ini bukan daripada saya, soalan pun daripada dia, jawapan pun daripada dia. Jadi dia nak dengar yang dengar ni boleh jawab tak? Allahu Akbar tu macam mana dia? Allahu Akbar tu macam mana aku tu Allahu Akbar? Itu dia mana Allah sendiri nak tahu bagaimana kefahaman kita bila sebut Allahu Akbar tu, macam mana yang kita Allah Maha Besar macam mana. Jadi saya lah sahabat tadi sampai tak ada di kita lah. Dia yang Maha Besar, dia lah segala-galanya sampai tak ada di kita. Itu bagi saya lah. Yang lain tak tahu. Lain kita ni kalau guru dulu mengajar dia suruh kita berani mengajar, jangan ikut apa orang punya jawapan. Kita sendiri apa yang dia ajar kita berani, dia ajar kita ni, Allah Ta'ala tak ajar kita apa yang kita faham cakap lah. Apa perlu kita nak takut? Kita cakap apa yang kita buat. Patutnya kalau sahabat-sahabat bila session masing-masing berebut-rebut lah cakap. Sahabat ni berebut-rebut bila Rasulullah soal macam tu kan, dia berebut-rebut sebab dia dengar daripada mulut Nabi tu, dia akan jawab ikut apa yang Nabi dah cakap. Berebut-rebut kan. Kita suruh belajar tu kita kena open, jangan ada rasa macam tekanan. Benda yang membahagiakan. Sebab malaikat pun dia suruh turun, kita seronoknya. Apa kita nak? Kita biasa seronok dengan dia. Tak payahlah gerak-gerak macam boleh-boleh. Dalam tu yang kita show semua nama kan. Saya orang goyang-goyang. Mana dia belum dapat makom tu lagi. Oh, sini tak ada. Sini tak ada lagi. Sini tak ada kat mana yang ada kan?
Dan dah bagi tahu la ilaha illallah yang ada hanya Allah. Tak ada la ilaha illallah. Tak ada dan goyang tu juga tak ada. Tapi ada apa? Bila dapat ada pun dia diam. Tak payah nak goyang-goyang. Kan? Kalau goyang pun sikit-sikit lah dia syok. Kan? Lain ni dia dalam dia tak. Macam mana balik kan? Allah Akbar dia macam mana? Dekat orang nak azan ni cepat jawab. Allah Akbar. Allah Akbar semua dah binasa je. Masuk diri yang nyata hanya Allah. Yang sebut, yang mendengar semua Allah. Okay, lain. Saya fikir tu hari si Haji cakap apa dia nak ingat balik. Dia menunjukkan diri dia lah. Semua kebesaran ni, Oh, seluruh alam ni, semua kebesaran dia lah. semua betul. Jangan takutlah semua betul. Apa asal jawab betul, tak jawab tak betul lah. Semua nak jawab lah. Kita bahagia, kita pelajaran ni kita duduk bahagia kan. Sebab Allah sendiri sukakan majlis ni. Disuruh malaikat. Jadi kita bahagia, jangan ada tekanan. Jadi kau pandang aku. Ya Allah, bukan suruh pandang. Cakap. Aku bukan dulu. Saya ni kan dah lama sangat. Kalau menyebut Allah Akbar ni selalu ada gangguannya sebab kita dah biasa Allah Akbar tu. Waktu kita nak mengangkat takbir tu macam-macam di situlah baru niat dan situ baru apa. Jadi macam lalu lagi. Saya boleh dapat betul lagi. Tapi bila sesekali bila dapat tu saya dah rasa dah betul satu sampai hilang. Betul jawapan. Betul kan? Masing-masing betul. Hilang. Cepat orang nak azan ni. Kadang-kadang dia datang juga sebab dalam pun Apa kita dia? bawa tu. Dia punya apa? Ada giar. Sudah Allah Maha Besar ni, macam mana Allah membesarkan diri dia, makin besar, makin bukan maksud dia daripada zat, tapi keagungan dia. Seluruh dunia ni makin besar. Tak ada maksud dia, tak ada yang tak keagungan dia sentiasa makin. Itulah yang sedikit. Allah. Betul juga jawapan. Itu sudah dah dapat. Dia dibesar-besar lagi. Apa? Cepat. Asal ni. Ramai lagi berapa ramai ni? Baru 3 orang, 4 orang jawab. Betul lah orang yang berjanji. Betul. Sebab dia datang. Macam saya dulu dapat yang tak kenal langsung. Jadi benda tu kadang-kadang dah kali kena tegur dah lama dah. Orang ni banyak betul. Itu dia sebab. Tapi walaupun saya tak pegang, saya tak ada. Itu. Kalau Iblis tak betul. Iblis ganggu kita, tak betul. Boleh kan? Masih ada. Simpan saya tak boleh buka lah yang asliah dia tu, yang kalimat Rabbi tu, kalimat Allah yang betul-betul yang kata akbar. Ya. Kalau kabir ni pun dah besar. Kalau akbar dia tadi dia makin bukan Allah tu makin membesar, bukan maksud saya gitu. Dia digambarkan mana Allah tu bukan kebesaran dia makin
Sabarlah, nanti kita lagi sekali nanti kita bagi tahu. Mungkin di luar ni nanti kita bagi tahu apa titik dia yang bila kita mandang itu dia dah, dia dah menyebutkan kebesaran, dia yang tahu kan, titik itu kita nak ada dah, semua pun tak tahu nak, semua ni sebut kebesaran pun tak sama macam dia yang tahu kebesaran kan. Ini sikit dah tutup dulu ya. Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.